memasuki Safinatun Najah, menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang, kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM, dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan syarat istinja dengan batu. Yang mana berkaitan dengan syarat istinja dengan batu ni sudah beberapa minggu saya baca. Cuma saya belum lagi menghuraikan syarat istinja dengan batu dalam kitab Safinatun Najah. Yang mana terlebih dahulu saya bicara berkaitan dengan apa dia istinja. Kemudian istinja dengan air dan istinja dengan batu ataupun tisu. Kemudian saya pergi kepada bicara berkaitan dengan istinja dengan air. Jadi insya-Allah untuk minggu ini saya akan memulai pembicaraan syarat istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Jadi kitab Safinatun Najah edisi yang Jawi, muka surat 3 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syurutul istinja'i bil hajari samaniyatun. Terjemahan dia, bermula segala syarat istinja dengan batu itu 8. Jadi untuk membolehkan istinja dengan batu ataupun tisu, dia batu ataupun tiap-tiap perkara yang kasat yang boleh menghilangkan air najis. Jadi yang semasa sekarang tisu lah. Dia tisu ke, kertas ke, kain ke, daun kayu ke. Tapi pastikan yang kasat. Kalau kertas, kertas yang kasat. Kalau kain, kain yang kasat. Sebab kertas ada yang kasat, ada yang licin. Kita buat contohnya kertas yang digunakan untuk balut buku tu. Kertas yang digunakan untuk balut buku tu, sebelahnya kasat, sebelahnya licin. Kalau sebelah licin tu tidak memadalah sebab dia tidak boleh menghilangkan air najis sebab dia licin. Maka menggunakan sebelah yang kasat. Dia kertas yang digunakan untuk balut buku. Tapi jangan salah faham ni, bukan nak suruh ambil kertas pembalut buku buat istinja, bukan. Maknanya pada masa kita sekarang dihukumkan umpama batu mudah cerita tisu lah. Sebab tisunya kasat. Cuma adakah semata-mata tisu sahaja boleh digantikan daripada batu? Tak. Dia tiap-tiap benda yang kasat yang boleh menghilangkan air najis. Jadi saya contohkanlah dengan kertas pembalut buku tadi tu. Sebelahnya kasat, sebelahnya licin. Sebelah kasat tu bolehlah guna, sebelah licin tak boleh. Tapi bukanlah suruh pakak cari pembalut buku buat istinja. Habislah buku anak kita ni. Pergi cabut buat istinja. Tak kena gitu. Begitu kalau bicara bab kain. Boleh senyap kain? Boleh. Tapi kain yang macam mana? Kain yang kasat. Sebab ada juga kain yang jenis licin. Kain licin tak boleh. Begitu juga kalau kata menggunakan daun. Daun yang kasat. Tu nak luaskan lagi. Tapi kita dah cerita banyak lah. Kita pergi kepada batu asal yang semasanya adalah tisu. Jadi untuk membolehkan istinja dengan tisu, mesti ada ke-8 syarat ni. Kena ada ke-8 syarat.
Kalaulah 7 syarat ada, satu syarat je tak ada, maka wajib istinja dengan air. Nanti akan dibicarakan 8 syarat untuk istinja dengan batu ataupun tisu. Yang mana nak membolehkan istinja dengan batu ataupun tisu ni kena cukup ke 8 syarat. 7 syarat je cukup. Satu syaratnya tidak ada, maka wajib istinja dengan air. Wajib istinja dengan air. Bila melengkapi syarat barulah diharuskan istinja dengan batu ataupun tisu walaupun air banyak sekalipun. Jikalau air banyak sekalipun, duduk di tepi batang pahit sekalipun, tapi ada 8 syarat ni, maka dibolehkan, diharuskan pada syarat untuk istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Yang kita bicara ni, hak istinja dengan batu 8 syarat ni, kita bicara dalam keadaan ada air. Kalau ketiadaan air, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu walaupun dalam keadaan 8 syarat ni tidak dilengkapi. Walaupun 8 syarat ni tidak dilengkapi. Jadi kena satu-satu. Pembicaraan sekarang, syarat untuk diperbolehkan istinja dengan batu ada 8. Kena lengkap ke 8 syarat. Hak 8 syarat ni pada keadaan yang mana airnya ada. Airnya ada. Kemudian dalam keadaan airnya ada, tapi 8 syarat tidak dilengkapi, maka tidak diperbolehkan, tidak diharuskan pada syarat istinja dengan batu ataupun tisu. Sebaliknya, wajib istinja dengan air. Kemudian, dalam situasi airnya memang tidak ada. Air memang tidak ada. Buat masalah je lah. Dalam keadaan airnya tidak ada, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu walaupun dalam keadaan ke-8 syarat ini tidak lengkap. Wajib istinja dengan tisu. Tetapi yang suasana, yang keadaan yang seumpama tu, airnya tidak ada, wajib istinja dengan batu ataupun tisu walaupun ke-8 syarat tidak mampu disempurnakan. Wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Keadaan yang seumpama tu, sembahyang kemudiannya wajib diulangi kembali. Ni satu-satu nak kena ambil. Air tidak ada, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu walaupun 8 syarat ni tidak dilengkapi. Wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Dalam keadaan wajib istinja dengan batu ataupun tisu, sapulah dengan tisu ke, dengan kertas ke, dengan kain ke, dengan daun kayu ke. Tapi masalahnya 8 syarat tidak dilengkapi. Wajib istinja dengan seumpama itu. Tetapi kemudian hari, solat selepas istinja dengan batu ataupun tisu dalam keadaan 8 syarat tidak dilengkapi, solat tersebut wajib diulangi kembali. Diulangi maksudnya apa? Kalau waktu tu masih lagi ada, semayang semula. Kalau waktu semata sudah habis, wajib diqadhakan semula. Kalau dia istinja dengan batu atau tisu,
Memang wajib istinja dengan batu atau tisu dalam keadaan ketiadaan air. Tapi 8 syarat ni tidak mampu 8 syarat ni memang tidak lengkap. Maka sembahyang tu wajib diulangi kembali kemudian. Tapi kalau airnya tidak ada, wajib istinja dengan batu ataupun tisu dalam keadaan ke-8 syarat ni lengkap, maka tak payah diulangilah sembahyang tu. Tak payah diulangi sembahyang. Dia sama dengan keadaan air ada banyak, duduk tepi batang pahit, duduk tepi koloh contohnya. 8 syarat ni lengkap, dia nak istinja dengan batu ataupun tisu. Solatnya sah, tak wajib diulangi, bahkan sah menjadi imam. Yang imamnya istinja dengan batu ataupun tisu, airnya banyak, tapi dia istinja batu ataupun tisu, 8 syarat yang dilengkapi, makmum lain-lainnya semuanya istinja dengan air, sah menjadi imam. Sembahyang itu memang sah dah, tidak wajib diulangi kembali. Sebab sudah melengkapkan syarat untuk sah sembahyang, suci daripada najis dengan istinja dengan batu ataupun tisu, walaupun dalam keadaan airnya ada banyak, tapi dalam keadaan ke-8 syarat yang nanti akan dibicarakan lengkap. Sebaliknya, air tidak ada, ni saya ulang kembali, air tidak ada, maka wajib istinja batu ataupun tisu ataupun umpamanya, walaupun 8 syarat ni tak lengkap, wajib istinja dengan batu ataupun tisu, tapi solat tersebut kemudian wajib diulangi. Jadi kena fahamlah, wajib diulangi. Kalau waktu masih lagi ada, sembahyang semula. Kalau waktu sudah habis, wajib diqadakkan. Sebab apa? Sebab dia istinja dengan batu dan juga batu ataupun tisu, tapi syarat untuk istinja batu tisu ni tidak lengkap. Tetapi oleh kerana ketiadaan air, maka tetap wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Tapi kalau 8 syarat ini tidak dilengkapi, maka ketika airnya banyak, maka wajib istinja dengan air. Tidak dibolehkan, tidak diharuskan pada syarat laginya istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Jadi kira berulang kali sebut tu. Dia jadi ada beberapa keadaan yang berbeza. Tambahan pula, kalau yang mengikuti Radio Money FM ke, Facebook Money FM ke, kalau yang mengikuti minggu-minggu yang sebelum, sebab bicara bab istinja ni sudah beberapa minggu, 4-5 minggu dah. Jadi kalau yang mengikuti ni, dia mengikuti daripada kuliah kalau terdahulu, insya-Allah lah mudah memahami. Kalau hanya minggu ini barulah ada kesempatan untuk mengikuti, mungkin akan timbul jugalah bagai-bagai pertanyaan. Sebab macam saya sebut dah di awal-awal bicara istinja dahulu, ramai orang kita memahami bahawa istinja dengan batu ataupun tisu hanya dibolehkan apabila ketiadaan air. Itu salah pemahaman. Ketiadaan air wajib istinja dengan batu ataupun tisu, bukan diperbolehkan, bukan diperharuskan. Yang bicara sekarang, istinja dengan batu tisu diharuskan, dibenarkan pada hukum syariat Nabi SAW, walaupun dalam keadaan air banyak sekalipun. Dalam kitab tulis walaupun tepi laut sekalipun. Syarat syariat Nabi SAW, undang-undang syariat Nabi SAW memang mengharuskan istinja dengan batu ataupun tisu walaupun tepi laut sekalipun.
Jadi ada orang memahami istinja dengan batu ataupun tisu ni apabila dalam keadaan ketiadaan air. Dalam keadaan ketiadaan air, bukan diharuskan istinja dengan batu ataupun tisu. Bahkan diwajibkan istinja dengan batu ataupun tisu. Walaupun 8 syarat yang kita akan bicara tidak lengkap sekalipun. Ni kalau bagi yang ada kesempatan minggu ini mengikuti Hot Money FM, Talaki Safinatun Najah, menggunakan pakar kitab Safinatun Najah, pembicaraan berkaitan dengan istinja. Jadi usahakanlah supaya sama-sama kita ambil manfaat untuk menambah ilmu agama. Melalui program Talaki Safinatun Najah cukup mudah. Di mana berada, di rumah ke, di dalam kereta ke, di mana sahaja. Allah tak beri keluasan kepada kita pada masa yang mana sangat sibuk dengan kehidupan. Allah buka jalan kepada kita untuk menambah ilmu dengan hanya semata-mata tadah telinga, duduk di mana sahaja. Jadi janganlah dalam keadaan diberi keluasan seumpama itu, kita masih lagi menyempitkan peluang untuk diri kita dan keluarga kita untuk menambah ilmu agama. Sebab apa? Sebab nanti dipersoalkan, nak jawab, kami tidak ada kesempatan masa. Jawapan tu tidak akan diterima. Sebab walaupun tidak ada kelapangan masa, tetapi ada keluasan yang Tuhan jadikan dengan langit yang terbuka sekarang. Yang mana mudah-mudahan kita sama-samalah diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama memahami ilmu agama Allah dan dapat beramal dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian minggu lepas saya bicara berkaitan dengan istinja menggunakan air. Ketika qada hajah atas tandas yang tinggi, yang mana yang qada hajahnya duduk di atas tu. Jadi dalam keadaan agak kesukaran untuk menyucikan sekalian kawasan bulatan dubur. Sebab apabila duduk, maka kawasan tersebut menjadi tertutup. Kemudian saya ada bicara, kalau orang yang sehat turun ke bawah lah untuk istinja. Pada masa qada hajah duduk atas tandas yang tinggi tu. Sebab ada tandas yang tinggi saja. Masa istinja turun ke bawah. Kemudian saya sebut bicara berkaitan dengan macam mana orang tua, orang yang uzur, dia tidak boleh turun ke bawah untuk istinja. Terpaksa istinja ketika duduk atas tandas yang tinggi. Maka di situ ada kesulitan untuk memastikan bahawa suci sekalian kawasan yang wajib disucikan ketika istinja. Yang mana saya sebut minggu lepasnya, terkadang ni cerita orang yang dibantulah, orang yang ditolong, orang yang uzur. Jadi biasanya orang yang dibantu, ditolong orang uzur ni, biasanya lah, tak semuanya, mereka akan pakai pamper. Mereka akan pakai pamper. Jadi ketika nak pakai pamper baru, selepas selesai masuk ke dalam bilik tidur, tiba-tiba tengok di pamper tu, maknanya masih lagi ada tahi. Sebab ketika istinja tu tak rata, tak habis. Yang mana minggu lepas saya datangkan pandangan mazhab Maliki. Apabila dalam keadaan kesukaran kitanya untuk menyempurnakan, mengikut pandangan mazhab Syafi'i, najis masih lagi ada di kawasan zahir halaqah dubur, bulatan dubur yang wajib disucikan. Jadi untuk bawa kembali kepada bilik mandi memang agak menyulitkan, menyukarkan bagi orang yang uzur tadi dan juga orang yang menolong pun agak kepayahan juga. Bolehlah pakai mazhab Maliki, yang mana mazhab Maliki suci daripada najis tidak menjadi syarat sah sembahyang. Suci daripada najis hanyalah disunatkan ketika sembahyang. Ini mazhab Maliki.
Berdalilkan Nabi SAW sembahyang dekat dengan Kaabah, orang kafir letak macam-macam kotoran di belakang Nabi ketika Nabi sujud. Ketika Nabi SAW sujud, orang kafir letak bagai-bagai kotoran najis di belakang Nabi. Tapi Nabi SAW tidak berhenti solat. Sehinggalah kotoran dan najis tersebut dibuang oleh Fatimah radhiyallahu anha. Jadi apabila Nabi teruskan sujud, dalam keadaan di belakang Nabi itu ada najis dan kotoran, mazhab Maliki menjadikan itu dalil bahawa suci daripada najis ketika solat bukan menjadi syarat sah, hanya sunat sahaja. Ini pandangan mazhab Maliki lah. Maknanya dalam keadaan darurah, tersepit, maka untuk meringankan, untuk memudahkan yang sakit dan juga yang menolong, bolehlah kita taklid mazhab Maliki. Sebab itulah ini biasa untuk tunggu ceramah. Kita ambil perhatian molek apa yang saya nak sebut ni. Tunggu ceramah, kotoran zahir ni najis lah ni. Kotoran zahir ni najis, zahir ni kotoran zahir ni ada khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kita suci daripada najis, syarat sah semayang. Mazhab Maliki, suci daripada najis, sunat sahaja, bukan syarat sah sembahyang. Yang ijma' ulama' adalah kotoran batin, kotoran dalam. Riya, ujub, takabur, hasad, ijma' ulama' haram, dosa besar, sifat ahli neraka. Riya, ujub, takabur, hasad, ijma' ulama' haram, dosa besar, sifat ahli neraka. Adapun kotoran zahir, khilaf ulama'. Mazhab Syafi'i wajib disucikan untuk salat. Mazhab Maliki sunat disucikan untuk salat. Kita bermazhab Syafi'i, kita sucikan untuk solat. Tapi jangan hanya sucikan zahir, sesuci-sucinya, berkilat, wangi. Tetapi sebaliknya, di dalam hati penuh dengan sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasa diulang-ulang, diperingatkan oleh tugu saya. Ayat ni. Ayat ni diperingatkan oleh tugu saya. Bukan kita nak buat ringan berkaitan kesucian zahir, bukan. Kita bermazhab Syafi'i. Hak tadi tu oleh kerana darurah tersepit, kerana kita nak uruskan orang uzur, tak apalah kita pakai mazhab Maliki. Kita bukan nak buat mudah kotoran zahir, tapi nak cerita kotoran zahir masih lagi ada jalan keluar. Sebab khilaf ulama'. Kotoran batin, riya, ujub, takabur, hasad, ijma' ulama'. Ianya adalah haram. Wajib dibersihkan. Wajib disucikan daripada kita. Jangan nak berlakon di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya comel je, bersih je, tapi hati kotor. Ini orang yang nak berlakon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang khabir, yang mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Ni kita bicara hak bab kotoran zahir, yang kita bicara hukum fiqh, dan juga kotoran batin dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Kemudian dalam berkaitan dengan orang uzur ni, orang tua, orang yang sakit contohnya, saya pernah sebut sebelum ni tapi saya belum bicara lagi lah. Kadang-kadang mereka menggunakan tisu basah. Tisu basah ni dengan bahawa di tisu tu ada sabun, ada obat yang boleh mematikan kuman. Jadi macam mana dalam mazhab Syafi'i? Memada ke tidak? Cuma saya sebut secara ringkas, mazhab Syafi'i tidak memada.
Kalau mazhab Hanafi memada. Itu nanti saya akan cerita kemudian. Tapi kalau kita tidak ada pilihan yang lain, kita buat je lah. Walaupun menggunakan tisu yang basah, yang ada mengandungi sabun dan juga mengandungi obat yang boleh mematikan kuman untuk menjadikan kulit di kawasan najis itu tidak menyebabkan jadi berkudih ke apa ke. Itu boleh digunakan. Tapi pandangan mazhab Syafi'i tidak memadai. Nanti saya akan bicara tu. Cuma saya nak pergi kepada bicara kitab terlebih dahulu. Boleh saya akan tambah lama lagi lah pembicaraan yang lain. Jadi nak pergi kepada berkaitan dengan syarat istinja dengan batu ada 8. Apabila 8 syarat ni tidak lengkap, walaupun hanya satu syarat tidak lengkap, maka wajib istinja dengan air. Mana 8 syarat? An yakuna bisalasati ahjar. Itu yang pertama. Terjemahan di bawah. Pertama ada 8 syarat untuk istinja dengan batu ataupun tisu. Bahawa ada ia orang beristinja itu dengan 3 batu. Itu syarat. Wajib menggunakan 3 batu. Wajib menggunakan 3 batu. Itu syarat dia. Wajib menggunakan 3 batu. Ini dalam mazhab Syafi'i kita dan juga dalam mazhab Hambali. Wajib menggunakan 3 batu. Walaupun najis tu terlampau sedikit, maknanya dia buang air besar, memang buang air besar ni kerah ke tahi dia, sedikit sahaja yang ada najis tahi di bulatan di masyrubah, di bulatan dubur. Dia pun menggunakan batu ataupun tisu. Jadi saya kekallah sebut batu sebab itu hak asal, hak sunnah Nabi SAW. Hak tisu ni hak semasa kita sekarang. Jadi saya kekal sebut batu dan tisu. Batu dan tisu. Sebab batu tu hak asal. Tisu tu hak digunakan sekarang. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, sebagaimana Nabi SAW memerintah supaya istinja dengan 3 batu. Dan ada riwayat Nabi SAW nahana Rasulullah SAW an yastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Melarang akan kami oleh Rasulullah SAW bahawa an-nastanjiya bahawa kami istinja bi aqalla dengan kurang min salasati ahjar daripada 3 batu. Jadi wajib menggunakan 3 batu. Walaupun seperti saya sebut tadi, najis terlampau sedikit, menggunakan 1 batu ataupun 1 tisu. 1 batu ataupun 1 tisu, maknanya habis. Habis dah. Najis tu habis licin dah. Maknanya batu ataupun tisu kali kedua tak ada lekat apa-apa dah. Batu ataupun tisu kali yang ketiga lagilah tak ada lekat apa-apa dah. Tetap wajib dengan 3 batu ataupun 3 tisu. Nah, dia gitu. Maknanya dengan 1 batu ataupun 1 tisu licin dah. Air kencing tu kering dah dengan 1 batu ataupun 1 tisu. Jadi batu yang kedua ataupun tisu yang kedua tak ada lekat air apa dah. Batu kali yang ketiga, tisu kali yang ketiga, lagilah tak ada tinggal apa pun. Tetap wajib 3 batu ataupun 3 tisu. Ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Adapun mazhab Maliki dengan Hanafi, sampai ke hilang segala-gala. Mana kalau 1 batu, 1 tisu habis dah, cukuplah peti lah.
Cuma sunat saja 3 batu ataupun 3 tisu. Itu mazhab Maliki dan Hanafi. Jadi 3 kali yang wajib ni. 3 batu ataupun 3 tisu. Faham molek? Hak wajib meniga adalah istinja dengan batu. Syarat yang pertama adalah 3 batu ataupun 3 tisu. Mana sebut 3 ni, yang wajib adalah pada masa istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Adapun istinja dengan air. Begitu juga membasuh najis. Begitu juga berwuduk. Begitu juga mandi wajib. Meniga adalah sunat jua. Istinja dengan air. Habis licin dah. Najis pun habis licin. Sifat najis pun habis licin. Beres. Dibilang sekali. Dibilang sekali. Lepas tu, sunat meniga. Sama juga dengan membasuh najis. Kita basuh najis. Sampai kehilang sifat najis, beres. Dibilang sekali. Kemudian, sunat meniga. Sunat basuh najis 3 kali. Faham tak ni? Sunat basuh najis 3 kali. Faham tak? Dia tidak ada wajib 3 kali, tidak ada. Tapi sedang pendengar kena faham molek. Dia basuh najis. Samalah istinja dengan air. Ataupun basuh najis yang lain dengan air. Bab istinja ni air boleh, batu boleh. Basuh najis hanya wajib menggunakan air. Jadi istinja dengan air sama dengan membasuh najis. Tidak ada wajib 3 kali. Tidak ada. Yang ada hanyalah sunat 3 kali. Tetapi, sedang perlu kena ambil faham molek. Istinja dengan air. Basuh najis yang lain dengan air. Selagi tidak hilang ain najis. Dan juga sifat najis. Belum lagi disebut membasuh najis. Sekali yang diwajibkan. Pada ni. Yang diwajibkan. Tak sebut lagi. Bila sebut sekali. Hilang ain najis. Hilang sifat najis. Beres. Basuh najis selesai. Selesai dah kewajipan. Tapi dia hanya bilang sekali. Barulah sunat meniga. Ini contohlah contoh. Kita istinja dengan air ni tak pernah nampak sebab dia duduk di bawah. Contoh. Najis lain. Kita berbasuh dengan air. Tak kira najis tu tahi ayam ke, tahi itik ke, tak kira lah. Kita berbuang air najis. Kita pun datangkan air ke tempat yang ada tahi ayam tadi tu. Sekali kita datangkan air. Habis. Tapi masih lagi ada lagi dia punya sifat najis. Bau dia masih lagi ada. Sekali tak bilang lagi. Kali yang kedua. Tak habis juga lagi sifat najis. Kali yang ketiga. Barulah hilang sifat najis. Baru bilang basuhan najis kali yang pertama. Baru bilang basuhan najis kali yang pertama. Bila? Apabila suci tempat tersebut daripada sifat-sifat najis. Baru sebut selesai basuh najis yang diwajibkan kali yang pertama. Tadi saya buat 3 kali air. Tak, hanya bilang sekali. Tak bilang 3. Lepas suci, barulah datang air kali kedua, boleh hukum sunat. Boleh pahala sunat. Datang air kali 3, boleh pahala sunat. Sunat meniga. Itu boleh ada meniga. Sunat saja. Berbeza dengan istinja dengan batu. Memang wajib 3 kali. Dengan 3 batu ataupun 3 tisu.
Jadi hak wajib meniga, istinja dengan batu. Istinja dengan air, basuh najis yang lain dengan air, sunat meniga. Tapi nak sebut yang pertama ni, bilangan yang pertama, apabila suci. Istinja dengan air, suci tempat istinja. Basuh najis, suci tempat yang kita basuh najis. Barulah selesai basuhan kali yang pertama yang diwajibkan. Walaupun sudah digunakan air 2-3 kali sekalipun, tapi belum sebut lagi 2, belum bilang lagi 3, hanya sebut sekali. Suci, bersih tempat, baru bilang sekali. Selepas tu, sunat meniga. Gitu. Tak ada hukum wajib basuh najis 3 kali, tidak ada. Wajib basuh najis hingga hilang zat najis, ain najis, dan juga hingga hilang sifat najis. Wajib basuh najis hingga hilang ain najis dan hingga hilang sifat najis. Itu kewajipan. Hilang ain najis, hilang sifat najis, suci tempat tersebut, baru bilang sekali. Barulah sunat meniga kali yang kedua, dan ketiga hukumnya adalah sunat. Tidak ada hukum wajib basuh najis 3 kali, tidak ada. Basuh najis hingga hilang ain, hilang sifat, beres. Kemudian barulah sunat meniga. Yang wajib meniga kita bicara sekarang. Istinja dengan batu, istinja dengan tisu, wajib dengan 3 batu ataupun 3 tisu. Kemudian 3 batu ni, saya sebut jugalah batu. Kalau batu tu kecil, 3 biji batu lah. Jadi untuk qada hajah, kalau buang air besar, pasti buang air kecil. Ada ni. Jadi kalau kira batu kecil-kecil, 3 batu lah. 3 batu untuk istinja daripada air kecil, buang air kecil, dan 3 batu untuk istinja daripada buang air besar. Jadi 6 batu. Kalau batu tu kecil. Kalau batu tu besar, ikut penjuru dia lah. Ikut penjuru dia. Batu besar, sebelah ni, sebelah sini, sebelah sini. Jadi 3 penjuru kalau batu tu besar. Kalau batu tu kecil, 3 biji batu. Kalau batu tu besar, 3 penjuru batu. Dipanggil 3 juring lah kalau kita orang Terengganu ni. Ada 3 juring. 3 juring batu. Kalau batu tu besar. Kalau tisu macam mana? Tisu samalah. Kita tisu ni kadang-kadang kita lipat. Makna kita sapu kali yang pertama meratai. Berapa kali pertama? Berapa satu tisu. Jadi 3 tisu, 3 batu. Nak bilang batu yang pertama, ataupun tisu yang pertama, ketika sapu tu meratai, bukan separuh daripada tempat najis. Kalau air kencing, habis di tempat air kencing keluar tu, sapu habis, baru bilang satu batu ataupun satu tisu. Kalau buang air besar, berok, dengan satu batu, dengan satu tisu yang pertama tu, dia lap, dia sapu habis. Dia sapu yang pertama tu, meratai. Meratai. Pada ni, meratai. Baru bilang sekali. Jadi kalau menggunakan tisu, tapi tisu tu dilipat banyak. Tisu tu dilipat banyak. Jadi kalau yang pertama tu, kalau buang air kecil, payah buang air kecil ni, kencing lah senang. Kalau air kencing, maknanya dengan tisu yang pertama tu, kalau tisu tu lipat, boleh 3 tempat. Mana yang pertama dia pun lap di satu penjuru tisu. Dah besar ni tisu, lipat. Kemudian kali kedua dia pun lap pula di tisu yang selebihnya. Lepas tu tisu tu tebal, air kencing tu tidak ke belakang. Dia pun lipat balik tisu najis tu, dia pun ambil tisu
Dia pun sapu pula di tempat air kencing tu. Kali yang ketiga. Beres. Cuma kalau tahi, berok. Kali pertama tu tengoklah macam mana tisu yang digunakan. Cuma untuk dibilang 3 ni, di tempat yang asing-asing. Tetapi, nak bilang kali pertama, sudah meratai tisu tu untuk tempat keluar najis. Kemudian, kali yang kedua, meratai juga tempat keluar najis. Kali ketiga, meratai tempat yang keluar najis. Maka dibilang 3 batu ataupun 3 tisu. Syarat yang pertama. Kemudian, ini ada satu soalan ni. Ini mungkin berkaitan dengan basuh najis. Berkaitan dengan basuh najis. Soalan daripada Abdul Rahman dalam FB ni. Kalau mengikuti live FB, bolehlah hantar soalan yang berkaitan. Hantar soalan yang berkaitan. Bukan apa sebab minggu lepas sedang bicara istinja, ditanya soalan. Macam manakah nak menghasilkan khusyuk ketika sembahyang sunat witir? Minggu lepas saya senyap tengok je. Kita bicara bab istinja, dia tanya soalan, macam manakah untuk menghasilkan khusyuk ketika sembahyang sunat witir? Sebut sunat witir. Tapi mana bukan. Jadi tak kena dengan tajuk. Dia tengah fokus tajuk lain, tanya tajuk lain senyap. Ni ada kaitan lah ni. Abdul Rahman ni tanya, suci itu adakah dibantu dengan sabun ataupun tidak? Dia kalaulah tanpa menggunakan sabun, sifat najis tidak hilang, maka wajib menggunakan sabun. Ni sabun ni orang sekarang. Orang dulu menggunakan tanah, orang dulu. Untuk menghilangkan sifat. Tanpa menggunakan sabun, tidak akan hilang sifat, maka wajib menggunakan sabun. Apa-apalah, bahan yang boleh menghilangkan sifat najis. Di antara ni sabun lah. Tapi sabun ni, sabun dulu memang dia. Kalau kita dulu budak-budak dulu, zaman-zaman dulu. Kalau tangan kita kena najis yang busuk sangat-sangat, sebelum kita basuh, kita gahar, gonyoh atas tanah. Nampak kena najis ni tangan kita busuk sangat ni. Tai ayam yang busuk, kita akan gahar-gahar dengan tanah dahulu, baru kita basuh dengan air. Itulah umpama sabun. Untuk menghilangkan sifat najis, kalau perlu menggunakan bahan alat, maka wajib menggunakan bahan dan alat. Jadi untuk minggu ni, sempatlah untuk syarat yang pertama adalah syarat istinja dengan batu, bahawa ada orang beristinja itu dengan 3 batu. Itu syarat yang pertama. Wa an yunqiyal mahalla, tu syarat yang kedua, membersihkan ia akan tempatnya. Itu syarat yang kedua. 8 syarat untuk diperbolehkan istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Jadi insya-Allah saya akan sambung pula di minggu hadapan. Biarlah mudah-mudahan kita semua diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambil peluang molek untuk sama-sama kita menambah ilmu diri kita dan juga keluarga kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famassabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.